Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Kembali dalam channel Adam Jaslan. Nama saya Adam. Jadi malam ni macam biasa dalam siri Seram Cerpen, saya akan mengetengahkan pengalaman-pengalaman seram, cerita-cerita hantu, cerita seram pendek buat tatapan kalian. Okay guys, sebelum tu saya nak ambil kesempatan, saya rasa tak terlambat untuk saya ucapkan Happy Independence Day kepada anda semua, kepada korang. Selamat Hari Kemerdekaan buat Malaysia. Semoga perpaduan yang terbina selama ni kekal sampai bila-bila. Bersamalah kita berganding bahu untuk menghadapi apa sahaja isu, apa sahaja pandemik yang berlaku kat negara kita ni. Okey, jadi pada malam ni saya nak berkongsikan satu kiriman email datangnya daripada sahabat kita, subscribers kita yang bernama Ashikin, dan katanya pengalaman ini berlaku di tempat kerja dia, ataupun lebih tepat lagi berkaitan dengan tandas tempat dia bekerja. Anda rasa apa yang dia nampak dalam tandas? Yes, betul. Makhluk ni. Tak adalah, gurau je. Janganlah serius-serius sangat. Chill-chill lah. Okay, before kita teruskan macam biasa, saya nak ajak anda semua untuk membaca doa bersama-sama. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Amin, amin, amin. Semoga kita sentiasa dilindungi oleh Allah. Okay, tanpa membuang masa, cakap banyak pun tak guna. Kita teruskan dengan pengalaman Ashikin dalam siri Seram Cerpen Tandas Berhantu. Intan, dah ke belum? Belum. Intan, dah ke belum? Okay guys, jadi saya dah pun baca email ni dah 2-3 kali juga. Bila saya baca, rupanya kilang ni saya tahu agak banyak jugalah dekat JB ni. Dekat JB ada, dekat Singapore pun ada, dekat negeri lain saya tak sure. Jadi guys, dekat sini Ashikin memberitahu kepada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ashikin. Saya nak berkongsi satu perkara yang berlaku di tempat saya bertugas, di mana dekat tempat saya bertugas ni, di kilang, tak perlulah saya sebut kilang ... ada sebuah tandas yang dikatakan berhantu. Saya selalu dengar banyak sangat kisah-kisah seram yang diberitahu mengenai tandas tersebut yang saya cakapkan ni. Saya yakin ada di antara kita yang selalu dengar mengenai kisah-kisah seram dalam tandas awam, dalam tandas asrama, tandas sekolah dan sebagainya. Walaupun dengar beberapa kali dah masuk, tak pernah kena. Sama lah macam saya. Saya ni dah bertugas, Adam, saya bertugas di company ni dah pun cecah 3 tahun lebih. Selalu gunakan tandas tersebut, tak pernah kena apa-apa. Jadi saya cakap kat kawan saya, saya cakap, korang ni semua senang sangatlah percaya dengan kisah-kisah yang disampaikan. Aku ni dah 3 tahun kerja sini, ulang alik tandas ni, tak pernah kena apa-apa. Jadi kawan saya cakap, kau mulut jangan cabul. Jadi pada satu malam ni, saya ni nak terkucil. Kemudian saya bagi tahu dengan kawan saya. Saya tanya, korang ada tak yang nak ikut aku pergi tandas? Jadi teman saya seorang ni pun cakap, boleh lah. Kemudian kami pun keluar. Kami keluar daripada tempat kami bertugas, berjalan. Kawan saya tanya, kau kenapa ikut sini? Pergi tandas atas lah. Tak nak lah, jauh lah. Tak ada apa-apa lah, jangan risau. Saya bagi tahu teman saya. Kemudian teman saya cakap, tak nak lah, pergi tandas atas lah, please. Aku takut lah. Saya ni sebenarnya malas tau. Saya malas nak pergi tandas atas. Tingkat ataupun tandas yang saya nak pergi ni dekat tingkat 4. Tandas yang teman saya ajak ni dekat tingkat 6. Jadi kita orang nak pergi tingkat 5 ni tak boleh, sebab tingkat 5 pas kita orang tak boleh tap lain department. Jadi antara tandas tingkat 4 dengan tandas tingkat 6, mana yang nak pergi? Mana lagi dekat? Jadi apa yang berlaku? Teman saya ni pun pulang semula, dia ajak teman yang lain untuk pergi ke tingkat 6. Saya seorang diri pergi ke tandas dekat tingkat 4 yang dikatakan berhantu. Jadi tak apalah, saya pun berjalan. Saudara, di kata Ashikin, kalau kita ni nak ke tandas yang dikatakan dekat tingkat 4 ni, kita akan lalu satu koridor yang panjang, kemudian belok kanan.
baru jumpa tandas. Jadi tandas ni tersembunyi di sebalik tembok. Okey saudara. Jadi saya pun sedang jalan kan, jalan kat koridor panjang tu. Daripada jauh Adam, saya nampak tau. Saya nampak ada orang tergesa-gesa nak masuk ke dalam toilet. Kemudian saya pun masuk ke dalam salah satu kubikel dalam toilet tersebut. Saya legakan diri saya. Kemudian saya terdengar bunyi orang flush. Yalah, tadi saya nampak ada orang masuk kan Adam. Kemudian dengar lagi sekali bunyi orang flush. Dua orang ada masuk. Kemudian bunyi tau, gedebung, gedebung. Bunyi seolah-olah pintu dalam tandas tersebut dihempas sekuat-kuatnya. Dan secara tak langsung bulu roma saya meremang. Jadi kata Ashikin, bila saya dah dengar benda tu, saya pun dah rasa meremang. Saya ni sebenarnya tak nak lah fikir benda yang bukan-bukan. Kemudian apa yang saya buat, saya keluar daripada tandas tersebut. Di pintu ataupun kubikel tandas tersebut, saya pergi ke arah cermin. Saya pun basuhlah tangan saya. Basuh. Kemudian saya terperasan tau, dekat pantulan cermin ni, dalam tandas tempat saya bekerja ni ada 4 kubikel. Satu saya masuk. Kemudian lagi 3 pintu kubikel ni, pintunya bergerak-gerak, seolah ada orang baru saja keluar daripada tandas tersebut. Bayangkan saudara. Jadi saya ni dah start rasa pelik. Saya pun dah rasa tak sedap. Tiba-tiba kata Ashikin, baru saja saya toleh nak keluar dekat atas lantai tandas tempat saya bertugas ni, saya ni nampak tau, saya nampak ada klip rambut perempuan. Jadi saya pun bongkok. Bila saya bongkok, Adam, tempat saya bertugas ni, tandasnya, bila kita buka, pintunya akan tertutup dengan sendirinya. Automatik. Semua pintu dekat kubikel dalam tandas ni akan tutup dengan sendirinya. Jadi sedang saya bongkok, Adam, dekat bahagian kiri pada waktu yang sama, pintunya bawah ada lopong kan? Ada orang sedang menjenguk saya daripada bawah, Adam. Dan situasi itu menyebabkan saya terpekik sekuat-kuatnya. Bayangkan saudara. Jadi apa yang berlaku, saya pun keluar, lari lintang pukang keluar daripada tandas tersebut. Sampai dekat ofis, tercungap-cungap saya dibuatnya, Adam. Kemudian pada waktu yang sama, pada malam yang sama, saya nak pergi ke tandas. Saya ikut kawan saya pergi ke tandas tingkat 6. Kawan saya nampak, kawan saya peli. Tadi kata jauh, pergilah tandas tingkat 4. Saya dengar, saya diam je sebab saya tahu saya dah salah. Tapi betul Adam, betul pada pendengar siri Sarau Champion sekalian. Kata Ashikin, 3 tahun saya bertugas dekat tempat saya kerja ni, dah banyak kali saya gunakan tandas tersebut, tak pernah kena apa-apa. Sampailah satu hari saya cakap, aku ni dah 3 tahun kerja dekat sini, dah banyak kali guna tandas ni, tak pernah pun kena apa-apa. Okay guys, itu adalah pengalaman yang dikongsikan oleh Ashikin. Pengalaman yang agak menakutkan. Kilang ni sebenarnya agak famous lah. Saya nak bagi tahu pun, saya pun tak tahulah. Boleh ke Ashikin saya bagi tahu? Tak perlulah nanti orang tahu pula. Orang takut nak pergi toilet. So kalau korang kerja dekat kilang, jangan pergi tandas dekat tingkat 4. Okay, inilah pengalaman yang dikongsikan oleh Ashikin. Bagaimana saudara? Apa pendapat anda? 3 tahun anda kerja dekat company anda, ada satu tandas dekat tingkat 4 ni, orang semua cakap berantu. Tapi anda dah guna banyak kali, tak pernah kena apa-apa. Sampailah satu hari anda tegur, anda cakap dengan kawan-kawan anda, 3 tahun dah aku kerja dekat sini, tak pernah kena apa-apa pun dekat tandas ni. Mungkin ini semua permainan minda lah. Bila kita bagi tahu ataupun kita ucapkan sesuatu yang negatif mengenai sesuatu tempat ataupun sesuatu perkara, benda tu akan, macam mana orang cakap, dia akan mempengaruhi minda kita lah. Kadang-kadang tak ada apa-apa sebenarnya, tapi bila kita dah cakap macam tu, kita akan teringat. Contohnya macam, anda selalu dekat rumah guna shortcut ke apa, orang semua cakap, kau hati-hati lalu kat situ. Kat situ ada Fatimah Rockers tau. Korang ni dah setahun dah lalu situ, tak ada apa-apa. Tapi satu hari bila kawan korang dah cakap macam tu, korang lalu, kawan aku cakap dekat sini ada Fatimah Rocker lah. Dia terus rasa macam something yang tiba-tiba tak best. Padahal selama ni korang jalan okey je. Time tu lah ternampak ni terbang lah apalah. Kadang-kadang ni semua permainan minda lah. Jadi ingatlah saudara, apa saja yang dikongsikan dalam siri Sarau Cerpen ini anggaplah sebagai hiburan saja. Tiada siapa ataupun tiada bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Mungkin betul, mungkin tak, kita pun tak tahu. Tapi kalau betul lah pisang mat. Kalau saya pisang babe. Kalau saya, tapi kenapa lah awak ni Ashikin berani sangat
awak dah rasa tak sedap awak keluar je lah. Kenapa awak nak pergi ambil klip rambut tu? Dah tak pasal-pasal ada orang pula tengok daripada bawah macam tu lah. Mampus. Kalau saya dah pingsan lah. Sumpah saya akan pingsan. Confirm saya pingsan punya. Itulah pengalaman yang dikongsikan oleh Ashikin. Satu kisah yang menarik. Terima kasih Ashikin. Saya adalah terima beberapa email mengenai tandas mengenai, tak silap saya, daripada siapa nama dia, Azmi. Daripada Azmi. Dia katanya dia pernah bertugas sebagai seorang cleaner dekat salah sebuah tandas dekat lapangan terbang. Tapi saya tak nak share untuk video kali ni. Saya akan share untuk video yang seterusnya lah. Okay, agak menyeramkan juga pengalaman dia. Airport mana saya tak boleh nak bagi tahu airport mana. Nanti kan bila PKP dah habis, orang nak pergi travel dah takut pula. Korang jangan takut. Korang kalau takut pergi tandas, ajak orang teman. Settle masalah. Okay, benda simple, jangan rumitkan. Okay, itulah pengalaman yang saya nak kongsikan kepada anda. Harapnya anda terhibur dengan kisah yang saya kongsikan mengenai Ashikin, mengenai tandas dekat tempat dia bertugas ni. Okay, jadi kalau anda ada cerita ataupun pengalaman yang nak berkongsi kepada saya, anda boleh emailkan kepada saya dalam siri seramcerpen@gmail.com. Saya akan baca. Make sure korang cuba untuk ringkaskan lah, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Point-point tu korang elaborate sikit. Mungkin kalau korang tak nak nama korang saya sebut, letaklah nama samaran ke apa. Tak adalah saya tersebut. Nasib baik saya tak sebut kilang ni kat mana. Kalau tak, dah orang kerja takut pula. Okay guys, macam biasa, for those yang belum, anda boleh like, share, subscribe, turn on notification supaya anda tak terlepas video-video yang saya upload lepas ni. Bukan apa, sebab 70% daripada those yang tengok video saya ni adalah bukan di kalangan subscribers. Jadi diharapkanlah kalau anda boleh subscribe, sangat-sangat membantu channel saya ni untuk growth lebih besar lagi ataupun lebih jauh lagi di masa akan datang. Thank you so much for those yang dah tengok sampai habis, those yang komen, those yang sukakan dengan konten yang saya keluarkan. Kalau korang ada kisah, korang boleh kongsikan kepada saya akan sharekan dalam channel ataupun dalam siri Seram Cerpen ni, insyaAllah. Okay, saya juga nak minta maaf lah sekiranya sepanjang saya berkongsi pengalaman, saya ada menggunakan bahasa-bahasa yang tak patut, tak sedap untuk anda dengar. Segala yang baik itu datang daripada Allah dan yang kelemahan itu adalah daripada diri saya sendiri. Okay guys, so itu adalah pengalaman yang saya nak share kepada anda mengenai Ashikin dan juga tandas tempat beliau bertugas. Lagi sekali saya ucapkan kepada anda semua rakyat Malaysia, selamat Hari Kemerdekaan. Semoga anda stay safe lah dekat rumah, jaga diri, jaga family. Diharapkan apa saja urusan yang anda buat dipermudahkan oleh Allah. Amin, amin, amin. Okay, saya tamatkan video ini. I see you guys in the next video. Assalamualaikum. Peace.